sambung pada muka surat seterusnya. Okay. Yang ini penyiasatan ni kamu tak boleh jalankan. Okay. Sebab kamu pun tak ada kertas litmus tu. Jadi cikgu akan terangkanlah kat sini ya. Okay. Untuk menguji bahan-bahan ini kita perlukan kertas litmus. Okay. Tapi sebelum tu awak kena ingat kertas litmus hanya boleh diuji pada larutan. Maksudnya dalam bentuk cecair. Okay. Kalau benda tu tak cair, awak kena campur dengan air dahulu baru boleh kita uji. Dia tak boleh dengan uji dengan bahan. Contohnya kalau teh tu, kamu ambil teh saja sebut teh tu tak boleh. Teh tu kena jadikan air dalam bentuk larutan baru dia boleh diuji. Okay, sama dengan sabun ni lah. Sabun pun kalau dalam bentuk buku ni kena cairkan dulu. Right? Okay, kita tengok yang pertama. Kita sabun sifat dia pahit ataupun licin. Jadi dia bersifat menukarkan kertas litmus merah kepada biru. Biru tidak berubah warna. Okay, pembersih muka pun sama, pahit dan licin. Jadi dia merah kepada biru. Biru kepada biru. Kicap manis masin. Tapi okay, untuk kicap dia special sikit. Untuk hasilkan kicap dia menggunakan proses penapaian. Jadi soya itu akan berubah sifat kepada masam. Okay, jadi dia akan, walaupun kicap tu kita makan manis dan masin, tapi proses nak jadikan kicap tu melalui proses penapaian. Jadi dia akan bersifat asid. Bila asid, merah tidak berubah warna, biru akan berubah kepada merah. Okay, air asam jawa, okay, for sure lah dia masam. So dia merah tidak akan berubah merah, biru akan berubah merah. Okay, minyak masak tawar, jadi dia merah kepada merah, biru kepada biru. Manakala air soya dia manis. Okay, beza yang sini walaupun kicap tadi dibuat daripada soya, tapi prosesnya penapaian. Air soya ni prosesnya pempasturan, dia hanya dididihkan pada suhu tertentu. Jadi dia memang sifat soya tu masih sama lagi, manis. Okay, jadi dia merah kepada merah, biru kepada biru. Okay, jadi kamu tinggal asingkan bahan ke atas ni. Okay, terus masukkan dalam jadual, kelaskan kepada bahan berasid. Jadi yang berasid ialah air asam jawa dan bukan soya. Okay, maafkan cikgu tadi Okay, jadi bahan berasid ialah air asam jawa dan juga kicap. Beralkali ialah sabun dan pembersih muka. Neutral pula ialah minyak masak dan juga air soya. Okay, next. Okay, masih lagi tajuk yang sama. Jadi kalau kamu dah mahir tadi perubahan warna kertas litmus, kamu boleh terus buat sendiri. Kalau kamu nak check sama ada jawapan kamu tu betul atau salah, kamu boleh tengok video yang ini seterusnya. Okay, kamu boleh buat dulu dan kamu boleh bandingkan jawapan kamu dengan jawapan cikgu. Okay, cikgu terangkan sedikit. Okay, yang ini kita akan uji bahan bersifat asid. Okay, menggunakan yang ujian pertama menggunakan kertas litmus, ujian kedua menggunakan lidah, dan ujian tiga menggunakan hujung jari. Okay, jadi asam jawa, teh dan kicap. Kita akan menguji asam jawa, teh dan kicap. Jadi yang pertama, asam jawa rasanya masam, diuji dengan kertas litmus merah, dia bertukar merah, biru bertukar merah. Jadi ujian dengan lidah rasanya masam, diuji dengan hujung jari, dia rasakan kasar. Okay, air teh pula dia merah, merah kepada merah, biru kepada merah. Diuji dengan lidah masam. Okay, air teh ni tak letak apa-apa tak letak gula pun. Okay, teh memang teh kosong saja. Okay, kemudian sifat di ujung jari kita rasakan dia kasar lah. Okay, kicap pun sama. Tadi kata dia proses penapaian, merah kepada merah, biru kepada merah. Ujiannya masam. Okay, ujian 3 kasar. Jadi perubahan warna kertas litmus, biru yang berubah ialah biru kepada merah. Okay, rasanya ialah masam, sentuhan terasa kasar. Jadi boleh tak kita tentukan bahan berasid hanya menggunakan sentuhan dan rasa? Tidak. Kenapa?
kerana sentuhan dan rasa boleh berubah-ubah mengikut keadaan. Jadi dia lebih tepat diuji dengan kertas litmas. Okey. Seterusnya bahan beralkali. Sama juga, kita kena check dia dengan kertas litmas, lidah dan jari. Okey, jadi kapur, jus sawi dan pucuk betik semua ni adalah bahan beralkali. Jadi kalau kita uji, merah akan bertukar menjadi biru, biru tetap sama. Ujiannya ialah pahit bila kita rasa dengan lidah, dan di hujung jari kita akan rasa licin. Jadi sama untuk jus sawi dan jus pucuk betik, dia hanya menukarkan kertas litmas merah kepada biru. Bila diuji dengan lidah rasa pahit dan hujung jari dia licin. Okay, jadi perubahan kertas litmas merah kepada biru, rasanya pahit, sentuhan licin. Jadi jawapan yang ini samalah. Okay, jadi bolehkah kita tentukan sifat alkali melalui sentuhan dan rasa? Tidak. Sama jawapan macam tadi, sebab dia boleh berubah-ubah mengikut keadaan. Jadi lebih tepat diuji dengan kertas litmas. Okay. Dan yang terakhir ialah sifat neutral. Okey. Ini sama. Okey, jadi bila neutral, dia tidak akan menukarkan warna kertas litmas. Jadi merah akan berubah menjadi tidak berubah apa-apa. Merah kepada merah, biru dan biru. Okey. Garam. Garam bila kita rasa dengan lidah rasanya masin. Bila kita rasa dengan hujung jari dia rasa kesat. Okey, kemudian gula, merah kepada merah, biru kepada biru. Ujian rasanya manis. Ujian dengan jari kesat. Air mineral pula, dia merah kepada merah sebab dia tawar, biru kepada biru. Itulah dia tawar. Ujiannya itulah dia tak kesat yang ni. Jadi perubahan warna kertas litmas, berlaku perubahan ke tidak berlaku? So tidak berlaku perubahan. Rasanya kita boleh masukkan ketiga-tiga ni. Masin, manis dan tawar. Sentuhannya kesat dan licin. Okay, jawapan nombor yang terakhir ni sama. Bolehkah kita menentukan sifat melalui sentuhan dan rasa? Tidak, kerana sentuhan boleh berubah-ubah untuk keadaan. Oleh itu, dia lebih tepat diuji dengan kertas litmas. Okey. Jadi kita dah siap sampai muka surat 74. Okay, sebab dia berulang-ulang sahaja untuk